kita masuk kepada chapter baru. Okay, sebelum saya nak masuk chapter baru, there are some of your friend dah hantar ya. Ramai jugalah yang dah hantar. Kasi Haziq dah hantar dah, dia dah hantar. Ni, ramai juga yang dah hantar assignment, Izzat, Alia, Zulaika, Fatih. Ramai juga ni yang dah hantar. Izzat, saya tak check lagi dah. Insyu Yung ni. So, kalau kawan-kawan Haziq dah hantar dah. So, if orang yang quarantine pun boleh hantar kan, takkan awak tak boleh nak buat. Yeah. So maksudnya kalau boleh by this weekend you should be settle lah everything. Settle you punya assignment. Okay, dah saya nak masuk kepada chapter baru ni. Chapter ni agak besar ya, because this chapter is 6 hours. So dan kita hanya tinggal lagi 11 weeks to go. 11 weeks to go. PSPM. Good. So kita tinggal lagi 11 minggu lah untuk PSPM yang kedua. So please kena ni dah lah ya, kena fokus lah dekat study balik dan macam-macam lah, itulah. So 11 minggu lagi je awak duduk kat matrik ni. So sabarlah, tak sampai 2 bulan lebih je lah tinggal. Ya, kalau macam dah lama, macam baru semalam je. Dah lah kelas satu kali je datang. Aduh, kalau Haziq satu kali je datang. Okay. Face to face kan. So dah tinggal 11 minggu je lagi. Okay, so kita nak belajar pasal electromagnetic induction. So when we want to learn something, actually we need to know about the title lah. So electromagnetic meaning we will learn something to do with electron. Elektro ni daripada perkataan elektron lah. Kita akan belajar something to do with electron. Magnetic maknanya ada magnet. So kita akan belajar pasal elektron, ada magnet. Okay, lepas tu kita akan belajar pasal induction. What is induction? Induction is come from the word induce. Induce meaning hasil. You want to produce lah. So meaning we want to produce electromagnetic induction. So electromagnetic induction meaning we actually in this topic we want to produce energy or we want to produce source, example battery. So kalau dalam kata lain kita nak produce tenaga tanpa menggunakan bateri. For example like this dynamo. Dynamo ni mana ada bateri, dia menggunakan electromagnetic induction lah, dia menggunakan magnet lah untuk menghasilkan elektrik. Sama jugalah ni pergerakan ni. So ini adalah contoh lah. Okay, sebenarnya dalam chapter ni kita sebenarnya nak belajar untuk menghasilkan induced EMF. Apa beza EMF dengan induced EMF? EMF datang dari bateri. Bateri resistor. Ini EMF. Tapi induced EMF dia tak datang dari bateri. Dia create. Dia decreate. Dia dihasilkan. That's why perkataan induce. Dihasilkan, dia dipaksa. Induce kan, kalau bersalin induce. Induce tu dipaksa untuk bersalin. Kan awak kan jadi doktor semua, induce. Maksudnya dia dipaksa. Tak ada bateri, macam mana dia nak hasilkan? So dia akan ada cara lah untuk paksa dia. So kalau untuk bateri, we call it this is as current. Current, ni current yang mengalir lah, ini kita panggil dia current. But, ni solenoid, sorry ada solenoid yang nanti. Okay, but this one, the current, dia akan menghasilkan current. Ya, dia akan menghasilkan current. Tapi current ni kita akan panggil dia current induce. So current yang dihasilkan bukan melalui bateri lah, secara paksa. So yang itu pertama sekali yang you kena bear in mind lah. So this topic we want to learn about this one, induced EMF and induced current. So how we want to produce EMF without using a battery. So when we have induced EMF, we can have induced current lah, sebab bila ada tenaga bolehlah ada elektrik untuk boleh gerak. So itulah sebenarnya in this chapter. Okay, so you will learn about magnetic flux, V equals to B dot A equals to BA sin bukan sin tau, cos theta. And then kita akan belajar pasal magnetic flux. And then kita ada dua law, Faraday dengan Lenz law. And then you akan belajar konduktor, banyak konduktor ya, yang ni wire, coil, EMF, EMS, coil lah, tak apa, yang ni kita akan pergilah nanti. And then kita akan belajar pasal self-inductance, mutual inductance. Self tu diri sendiri, mutual tu orang sebelah.
And then kita akan belajar energy stock. So ada banyak lah. Dan dia sangat penting because dia ada dekat PSPM. So that's why this topic is very important lah because dia ada duduk kat PSPM. Okay, so seterusnya kita pergi kepada dia ni keluar juga. Okay, pertama sekali kita akan belajar magnetic flux. So the symbol of magnetic flux is Phi. Ni kita panggil dia Phi Phi. Nama dia ni Phi. Phi dia Greek punya bahasa Phi. Phi equals to B dot A. Dia adalah dot product. So BA cos theta. So formula ni tak perlu risau, dia ada bagi tapi you kena tahulah because define akan keluar dekat UPS but use akan keluar dekat PSPM. So this topic ada dalam PSPM lah. So BA cos theta. What is B? B apa Bang Ang? Ingat tak lagi B? Apa tu B? Magnetic field. Magnetic field. Magnetic field strength ke magnetic field density ke, itu adalah B. A is the area. So the angle here theta ni mesti between B dengan A, bukan dengan plane mesti antara B magnetic field dengan area. And then kita ada magnetic flux linkage use. So use akan keluarkan PSPM lah. So magnetic flux linkage simbol dia Phi macam ni. Nama dia Phi juga. Tapi dia N Phi. Okay, apa beza Phi dengan Phi tu actually? Dia sama macam capital A kecil. Macam itulah, ini awak panggil A, ini kat awak panggil A juga. Sama jugalah nama dia Phi and Phi. So Phi ni adalah A besar. Phi ni adalah A kecil. Okay, bila masa nak guna A kecil kalau dia single, dia satu. Bila masa nak guna A besar kalau dia adalah combination ataupun dia ada banyak. That's why dia perkataan linkage. What's mean by linkage? Linkage is the link daripada perkataan link. What do you understand about link? Link tu maksudnya berkait lah, maksudnya ada banyak. So bila baca soalan when they ask you calculate magnetic flux, ada perkataan linkage. Dia rasa mesti ada perkataan linkage lah. So you kena guna Phi besar. Jangan guna Phi kecil. So guna Phi besar. So saya tak sure. Saya tak download lagi ni. Apa ni? Tapi ada kot dekat sini. Formula. Mana formula dia? Dia ada. So 49 dengan 40 ni. 49 dengan 40 lah. So Phi besar, Phi kecil B dot A atau BA cos theta. Kalau Phi kecil N Phi. So ini adalah untuk linkage. Kedua-dua ni nama dia magnetic flux. Cuma yang ni magnetic flux untuk single, one only. But this one is magnetic flux linkage. So you have many lah. Ada banyak. Dia ada banyak lingkaran lah kat situ. Solenoid selalunya atau coil, kita akan guna yang ni. Okay, seterusnya kita masuk kepada formula lah. Okay, define. Okay, what is magnetic flux linkage? What is magnetic flux? Is a scalar. So the scalar product between magnetic flux density B, nama B ni magnetic flux density, magnetic field strength, banyak nama dia. And a vector cross area. So area dia mesti adalah vector. Kenapa vector? Sebab dia ada direction. Area what ada direction So Phi equals to B dot A or BA cos theta. So this is the formula that you need to know lah. Formula ni given. So yang penting you tahu magnetic flux simbol dia Phi, angle adalah mesti antara B dengan A. Mesti direction antara B dengan A. A tu area area kena tahu. Kalau ini plane awak macam ni, area awak mesti perpendicular. Dia bukan baca soalan betul-betul, nanti kita tengok soalan. B adalah magnitude of magnetic flux density, A is the area of the core lah, and is a scalar quantity and the unit is Weber. So ini kena hafal lah unit dia, yang baru awak kena hari ni adalah Weber. Kenapa kena hafal? Sebab dia dekat PSPM. So ingat macam mana? Ingat Justin Bieber kot. Weber, WB. Ingat Weber. So magnetic flux unit dia adalah Weber. Okay, contohnya ni.
Ini adalah B, ini adalah A. So tengok A ini plane, yang ini plane. Plane mesti perpendicular dengan area lah. So dalam kes awak ni B dengan AU adalah parallel. So bila dia parallel, angle dia adalah 0. So what happened to my formula? Phi sama dengan B dot A, cos theta. So your cos is 0. So what happened? Your B akan sama, your phi akan sama dengan BA lah, which is dia adalah maximum. Sebab dia cos. Kalau cos kosong, you akan dapat 1. So you will get the value is maximum. Macam chapter 4, you guna sin kan, torque, ingat tak torque? NI/AB sin theta. Sin theta kalau maksimum mesti sin 90 baru dapat 1. So that's why kalau maksimum, torque maksimum, you guna dia sin 90. Tapi kalau cos, satu dia adalah when dia cos 0. So that's why dia mesti parallel baru dia boleh dapat magnetic flux maksimum. Okay, kalau case macam ni pula, ni plane awak ni B. B ni apa? B ni adalah magnetic field. Maksudnya dekat sini ada north dengan south lah. Sebab north pergi ke south kan. Magnetic field ni wujud, bukan tiba-tiba je wujud, no. Dia wujud mesti ada 3 source. Bar magnet, current carrying conductor, earth magnetic field. Baru wujud B bangang ni. Bangang ni mesti berwujud daripada 3 jenis. So dalam kes awak ni dia adalah kes permanent bar magnet lah. Ada permanent bar magnet kat kiri kanan. Ada north, ada south. So that's why ada B. Kalau macam electric field, dia dekat charge tu. Macam contohnya positif kan, memang dia menghasilkan electric field. Ataupun you ada plate, positive plate, negative plate. So dia ada electric field. Kalau bangang ni dia kena ada 3 tu. Sama ada bar magnet, earth magnetic field atau current carrying conductor, CCC. Boleh faham yang tu awak kena faham sangat. Nanti ada, sebab ada yang tanya saya, B ni datang mana? Oh, B ni awak bayangkan dia ada kelas 1, 3 tu lah tadi. Tak tahulah dia ada apa. Okay, senang kita cakap ada permanent bar magnet lah. Mungkin dia ada CCC kat sini. CCC pun boleh menghasilkan medan magnet. Tapi senang awak aja anggap dia ada 2 permanent bar magnet lah, north dengan south, negeri 9. Okay, so area you adalah sini, area bukan salah. Okay, ini adalah you punya plane. So area you mesti perpendicular. So dalam case you, B dengan AU is 90 degree lah. So 90 darjah. So your phi akan sama dengan BA cos theta. So BA cos 90 degree, so your phi is 0. Meaning there are no magnetic flux here lah. So apa maksud magnetic flux? Tak ada. Maksudnya dia ada medan magnet ada, tapi tidak berlakunya magnetic flux lah. There are no magnetic flux happen. Magnetic flux you dekat sini 0. Tak ada magnetic flux. Tak ada berlakunya cross. Maknanya B tu dia selalu je. Dia tidak cross dekat area tu. So bila dia tak cross area tu, sebenarnya dia tak akan menghasilkan induced EMF lah. Okay, nanti kita kena faham apa tu induced EMF. Macam mana nak hasilkan induced EMF? Okay. So untuk magnetic flux itu ada, your area dia mesti your area pula, you mesti dia kena angle dia tak boleh 90 lah. Dia tak boleh mesti 90. Kalau tidak dia tak akan menghasilkan induced EMF. So magnetic flux is proportional to the number of line. Kenapa? Because magnetic flux equals to B dot A atau BA cos theta. So B you banyak, bangang you banyak, magnetic flux you banyak lah, dengan syarat area adalah constant macam case ni. B ni saya tingkatkan. So apa jadi kat magnetic flux saya? Makin meningkat lah, dengan syarat area, maksudnya saya punya objek ni tak berubah lah, masih lagi objek yang sama. So betul lah apa dia cakap, when the magnetic flux is directly proportional dengan number of line. Okay, magnetic flux linkage. What is magnetic flux linkage? Dia adalah area tadi you replace dengan coil and turn. Tadi betul bulat kan? Sekarang ni dia replace dengan coil yang ada banyak turn. So bila dia banyak turn, dia akan ada banyak given magnetic field line linking up all the turn in the coil. So dia telah melingkan banyak-banyak turn tu. So this one we call it as magnetic flux linkage. Simbol dia phi besar.
So N phi sama dengan phi tadi BA cos theta. So beza ini dengan ini senang je. Yang ini seorang-seorang BA cos theta. Kalau yang ni ada N je sebenarnya. Kenapa ada N? Sebab dia perkataan linkage. Dia ada banyak lah terms. Dia ada banyak terms. Sama juga di skala kuantiti dan unit dia Weber. Unit sama saja. Okey, kita tengok yang ni Ini contoh singleton. So NU 1 lah. So rectangular dia bagi you area placed between the north and south pole. Permanent. So yang ni you nampak lah maksudnya bangang ni terhasil daripada bar magnet. Okay, initially the plane of the coil is parallel to the magnetic field. Maksudnya plane you ada B dan you punya plane tu adalah parallel. So area you mesti perpendicular to the parallel. So theta you bukan kosong theta you adalah 90 darjah. Ini yang saya nak kena tegaskan lah. Kenapa saya nak kena tegaskan? Sebab ini ada dalam PSPM. So bila you nampak plane dia parallel dengan magnetic field. Sebenarnya perkataan pertama you kena tengok plane magnetic field. So this is not your theta. Itu adalah represent angle antara alpha lah. Itu represent alpha lah. Ini adalah sebenarnya represent alpha lah. Okay. Formula yang you nak pakai untuk magnetic flux adalah phi sama dengan BA cos theta. You bukan nak alpha, you nak theta. So theta antara siapa saya cakap tadi? Antara B dengan A. Antara bangang dengan A. So you kena cari A lah, dan A di mana dia mesti perpendicular. So that's why your theta is to be 90 degree. Ni kena faham. So bila baca soalan, oh dia plane cikgu. Bila plane jangan ambil. So tolak 90 tolak angle yang dapat tu. Sebenarnya 90 tolak parallel kosong lah. So that's why jawapan dia 90. Okay. If the coil is turn 90 degree about the rotational axis, tiba-tiba coil tu pusing, dia kata. And the magnitude of magnetic flux density, ni B lah. Macam mana saya tahu B? Saya tengok unit sebenarnya. Ni Tesla B lah. Bangang ni unit dia Tesla. Calculate the change. So they ask you to find delta. Delta apa? Magnetic flux. Delta phi. So dia suruh cari magnetic flux. So macam pening tu baca ni. Okay, ayat yang you kena faham. Magnetic flux, simbol dia phi. Kalau magnetic flux density, simbol dia B. B ni ada banyak nama. Magnetic flux density, magnetic field strength, magnetic field intensity rasanya. Kalau saya tengok unit je. Tesla B lah. Okay. So they ask you to find change. Kalau change delta lah. Maksudnya kita nak cari delta. So kita nak cari delta phi. Maksudnya B final pula. Yep. Phi final tolak phi initial lah. Okay. Apa formula phi? BA cos theta, BA cos theta. Final. Initial. Okay. Apa yang constant? B dia constant. Kenapa B dia constant? Because dia tak ada cakap pun, dia ubah. Dia sebab kalau you tengok north dengan south tu dia tak ada cerita dia tukar magnet. Dia cakap dia turn, meaning you are still using the same magnet. Bila you guna magnet yang sama, your bangang pun sama lah. BU sama, so B tu boleh factorize. How about area? Area pun sama sebab you still using the same object. So your A pun akan sama. So apa yang berubah? Yang berubah hanyalah angle. So cos theta final tolak cos theta initial. So dalam kes ni dia ada berlaku perubahan angle sahaja. So bangang you sama 1.5, area you alamak. So di sana nanti hilang semua area ni. Kiralah area sendiri. Cos angle tu disebabkan final tadi dia 90 degree. So dia jadi kosong lah. Kosong tolak cos cos 90 degree kan. Sebab dia adalah 90 degree, so dia dari kosong tolak cos 0 degree. Ni area lah. So akan dapatlah jawapan. Sebab tadi mula-mula dia cakap parallel. Dia kata dia parallel. B dia bangang dia tu dengan ni parallel. So angle initial awak 90. Ni.
90 kan? Oh, saya terbalik ni. Sekejap. Ni. Nak pula. Tak bagi saya nak ni. Ya. Okay. Madam, initial bukan 90 degree ke? Itulah initial 90 degree kan? Mana dia punya ni? Okay. Initial 90 degree. Cos 90 degree 0, betul lah. Phi initial, dia buat asasing. Okay, so dia dapat 0. Lepas tu phi final, cos dia adalah 0. So ini darab ini negatif 3, so you akan dapat negatif 3 Weber lah. So lepas tu dia tolak je lah. So delta phi sama dengan phi final tolak phi bukan theta. Okay, darab 10 negatif 3 tolak 0. So jawapan you adalah negatif 7.5 darab 10 negatif 3. Betul lah, 90 tolak 0. Cos 90 tolak 0 pula. 0 tolak 90. Maknanya delta phi you adalah B constant kan, 1.5. Area you dapat 5 darab 10 negatif 3. So cos 0 tolak cos 90 degree. Cos 0 tolak cos 90 degree. Sebab cos 90 degree you get 0 lah. Cos 0 you get 1 lah. So maknanya 1 tolak 0 lah. So jawapan you akan dapat ni lah 7.5 times 10 power of negative 3 Weber. So itulah magnetic flux. So magnetic flux dia depend pada B, A and theta. So kalau theta you berubah, magnetic flux you pun akan berubah. Kalau B you berubah, magnetic flux you pun akan berubah. Kalau area you berubah, magnetic flux you pun akan berubah. Okey, yang ni sama je lah, yang ni boleh tengok lah, yang ini adalah angle. Cuba tengok baca, dia kata plane, dia suka bagi plane, dia saja je. Plane 30 to the magnetic field. So this is not your theta, ini alpha. Sebab theta you bukan antara plane, theta you mesti antara B dengan A. So maksudnya apa yang you kena buat, you kena tolak lah ni. 90 tolak 60. So maknanya theta you adalah 60. So please be careful the word tu. Angle mesti between B dengan A. Bar dengan makna. Ingat bar ingat. Ingat BA, dia mesti B dengan A. Dia is not between area lah. Not between plane. Okay dah. Saya nak masuk kepada induced EMF. So this is the main thing dalam chapter ni lah. Kalau macam chapter 4 ada banyak kan, Kirchhoff, potentiometer, potential divider, tak tahulah ingat lagi tak. So induced EMF ni 3 jam. So dia sangat besar lah. Dan dia kat PSPM ya. So yang ini you kena fokus lah. Okay, so induced EMF kita nak belajar how to produce EMF. Ingat tak saya cakap tadi EMF duduk kat bateri. Kalau ni awak tak ada bateri, maksudnya kita nak hasilkan bateri. So kita nak hasilkan tenaga without using a battery. So, yang first kali you kena explain induced EMF by using Faraday experiment. So explain keluar kat UPS lah. State pun UPS, use ada kat PSPM. So you need to use Faraday law punya equation. Apa Faraday law punya equation? EMF equals to negative magnetic flux over dt. So that's why kita belajar magnetic flux dulu. Sebab kita tahu magnetic flux dia BA cos theta. So dia depend pada B, A and theta. Next you need to state and use PSPM Lenz law. So ada 2 law ya you kena belajar. Satu Mr. Faraday, yang kedua Lenz. So dia ni kawan baik lah, BFF. So kalau ada Faraday mesti ada Lenz law, sebab Lenz law ni dia akan determine direction of induced current. So Faraday ni dia tentukan induced EMF.
Tapi Lenz law dia tentukan induced current. So yang itu yang you kena tahulah. Okay, saya ulang balik Kita ada dua law. Kita ada dua. Mr. Faraday dengan Lenz. Macam Akma dengan Haziq. Akma dia hanya tentukan induced EMF. Macam mana Akma cakap, macam mana Akma dia menentukan, okay, ada ke tak ada induced EMF? Itu. Okay. Lenz law pula, Haziq pula, dia menentukan direction of induced current. Nak clockwise ke anti-clockwise? Macam mana dia nak tentukan? So that's why dua-dua ni kawan baik lah. Dia berhubung rapat lah. So ingat Faraday menentukan induced EMF, Lenz law dia menentukan direction of induced current. Okay, yang ini adalah you need to derive and use lah. Ini keluar kat PSPM lah. So you akan ada 3. EMF untuk straight conductor, EMF untuk coil, EMF untuk rotating coil. Straight wire, coil, solenoid. Kenapa lain-lain? Ya, sebab shape dia betul lain-lain. That's why dia lain-lain. Kalau rotating coil dia ada omega. Omega tu dia punya pusingan lah. So that's why kita ada banyak equation. Jangan risau ada dekat list formula. Cuma you kena tahu je ni siapa punya, ni siapa punya. Sebab kalau tengok list formula, dia ada semua nampak tu. Dia ada. BLV, NA, NE ni ada. Cuma dia tak ada tulis lah. Ini untuk siapa, ni untuk siapa, ni siapa, ni siapa. So you kena hafal lah. Yang ini untuk straight wire. Yang dua ni untuk coil. Yang ini untuk solenoid. Okey, boleh tak? Ramai keluar, terkeluar, tanya Iman, terkeluar Sri, terkeluar. Internet okey ke apa? Okey, dah. Kita nak masuk yang ni ni yang Michael Faraday punya eksperimen. Ni eksperimen conducted by Michael Faraday. So dia buat eksperimen ni. Okey, apa yang ada kat eksperimen ni? Ni galvanometer. Ni solenoid. Okay. So you hanya ada galvanometer dan you hanya ada solenoid. Ada bateri tak? Ada. Tak ada bateri. Langsung tak ada bateri. Kan? Tak ada bateri. Okay. So you ada apa ni? You ada bar magnet. So dan dia tidak bergerak. Okay. Bar magnet ni tak bergerak. So tak ada apa-apa berlaku. Galvanometer tu pointed dekat zero lah. Apa maksud galvanometer pointed dekat zero? Meaning there are no current lah. So current dekat sini zero. There are no current produced. So tak ada berlaku apa-apa lah. So maknanya solenoid ni hanya act akan sebagai conductor je lah. Dia tak dapat naik level CCC lah. Dia conductor sahaja. Okay. Lepas tu apa Mr. Faraday ni buat? Dia dekatkan, dia gerakkan bateri pula. Dia gerakkan magnet ni towards to the coil. Bila dia dekatkan, dia kata alamak dia nampak ada berlakunya deflection. Apa maksud dia? Apa maksud kalau ada berlaku deflection? Maksudnya apa? Ada apa? Ada orang berjalan? Apa maksud kalau galvanometer ada deflection? Ada current. Yes, ada current. Tapi saya tak ada bateri. Mana ada bateri dalam saya punya circuit? So maksudnya ada wujudnya induced EMF. Maksudnya kita ada wujud tenaga. Kita ada wujud energi dekat dalam ni. Tapi energi tu bukan dari bateri. Dari mana? Dari solenoid. Kan daripada galvanometer pula. Galvanometer tu je cuma nak tentukan arah saja. Maksudnya solenoid tu dah sebagai bateri. Okey. Macam mana solenoid ni boleh di upgrade jadi bateri pula? Okey. Mula-mula solenoid ni hanya dia hanya dapat pangkat konduktor. So bar magnet ni dia adalah 3 daripada source. Dia adalah 3 daripada source bangang tu. Dia menghasilkan bangang kan? Dia salah satu yang menghasilkan bangang kan? Ada 3.
bar magnet, CCC dengan earth. Okay, earth tu memang tak ada dah lah. So ada dua je lah sekarang ni awak belajar, bar magnet dengan CCC. So bar magnet ni telah menghasilkan bangang. So bangang dia ni dah masuk kat dalam solenoid. So solenoid dah merasai bangang magnet tu. Bila dah rasa bangang magnet tu, dia sendiri pun jadi bangang. Bila dia jadi bangang, so dia dah menjadi CCC. Apa tu CCC? Cyber cafe. Apa tu CCC? Apa tu CCC? Tidur apa? Yang pusat aku ngantuk tidur. CCC tu apa? Current carrying conductor. carrying conductor. Carrying conductor. Okey, saya ulang balik lah kalau siapa yang tak faham benda lah cikgu merepek ni. Okey, macam ni. Awak bayangkan ini kawan awak yang bangang. Dia datang kat awak. Itulah kawan lagi orang bangang. So, kalau dia menghampiri awak, dia punya medan ni, benda ni, eksperimen ni berlaku sangat dekat, dia tak berlaku jauh, dia berlaku very near lah ya. Dia tak boleh jauh, kalau jauh tak rasa magnetic field tu. Medan magnet ni dirasai. So solenoid ni dah ada B, mula-mula B initial kat sini 0. Mula-mula solenoid ni bangang dia 0, dia tak ada apa-apa. Tapi bila je magnet tu datang, magnet tu telah memberi dia punya medan magnet. So B dia rasa, alamak dia dah rasa, dia dah increase dia punya B. So bangang dia pun dia rasa. So bila dia rasa B, so dia telah menjadi CCC, current carrying conductor. Sebab dia dah wujud medan dia sendiri, dia sebab dia rasa medan orang, so dia dah ada medan lah. Maksudnya walaupun dia tak menghasilkan medan tapi dia dah rasa medan. So dia telah upgrade lah menjadi CCC. So once dia jadi CCC, so dia akan ada current lah. So current ni kita tak panggil current, kita panggil dia induced current. Kenapa induced current? Sebab dia terhasil disebabkan oleh medan magnet yang menghampiri dia tu. Okay. Alright, so kalau awak tengok balik ni, yang ni saya kena padam balik lah dia punya lukisan ni. Macam mana nak tentukan arah? So you nak tentukan arah, you kena tengok kepada dia punya ni lah. You nak tentukan arah, you kena tengok dia punya north and south. Okay, apa yang berlaku dekat sini, bangang dia ni makin dirasai. B dia mula-mula kosong dekat solenoid ni, lepas tu B dia makin meningkat sebab orang ni dah bagi B. Okay, Lenz law tak suka. Lenz law tak suka perubahan. Apa Lenz law akan buat? Dia akan cuba menentang perubahan ini. So dia akan menentang dengan membuatkan ini jadi north, ini jadi south. So lepas tu you kena guna right hand grip. Guna right hand grip, tangan kanan. North dia dah tahu dah thumb. Ingat tak thumb? Ni adalah north, ini adalah current. So thumb awak dah ke sini. So current awak akan jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah. So dapatlah reflection dia ke sana. Okay. So saya ulang macam ni. Ini awak punya north, ini awak punya south. Okay, ini solenoid. Dia jatuh macam ni. Ini galvanometer macam ni. Okay. So B mula-mula dekat solenoid adalah kosong. Dia tak rasa apa-apa. Tapi bila benda ni datang dekat dia punya bangang tu dah rasa lah. Kita dah rasa bangang dia tu. So ada orang yang akan menentang. Nama dia Lenz law. Okay, nanti kita pergi apa Lenz law ni. Lenz law ni, dia ni tak suka perubahan, dia tak suka change. Perubahan apa? Perubahan B lah, dia tak suka. So dia akan menentang perubahan tu. Macam mana dia menentang perubahan tu? Dia akan wujudkan sini sebagai north, sini sebagai south. Dia akan menghasilkan medan magnet dia sendiri. So medan magnet ni nantilah kita akan guna right hand grip.
North macam ni awak punya pencil kan. Ni dia ke dalam macam ni kan. So north awak ke sana. So current awak jatuh ke sini. That's why deflection you adalah anti-clockwise. So current you adalah anti-clockwise. So I ni kita panggil dia I induce lah. Induce current. Okay, kita tengok apa Lenz law cakap. Okay, saya terus pergi Lenz law lah dulu sebab Lenz law yang menentukan dia punya current. Sebab Lenz law current, kalau Faraday adalah EMF. Mana Lenz law ni? Okay, apa Lenz law cakap? Lenz law cakap induce electric current ada cerita pasal I induce always flow in the such direction that oppose the change producing it. Ramai yang confused ni, dia ingat direction dia ni sentiasa menentang direction asal. Salah. Direction dia menentang perubahan. Perubahan apa? Kena faham ni, perubahannya ada 3. Perubahan magnetic flux. Tapi magnetic flux ada 3. B, A, theta. So macam case tadi, perubahan B, bangang. Bangang dia mula-mula tak ada, bila orang tu datang dekat dia, bangang dia makin meningkat, dia tak suka, dia akan oppose. Okay, yang kedua, contoh dia nanti saya akan tunjuk area. Maksudnya area dia berubah. Area dia berubah, so Lenz law tak suka, dia akan melawan perubahan area tu. Dia melawan dengan cara apa? Direction of current ni lah, current dia tu. Maksudnya awak nak tentukan direction of current tadi, awak kena tengok perubahan dia tadi tu. Satu lagi adalah angle nanti, theta. Dia pusing, macam mana dia nak ubah. Dia tak akan ubah dia tak akan ubah perubahan itu, tapi dia cuba nak menentang. Okay, macam saya nak cakap lah ini macam tadi, okay, macam kes tadi. Dia NS, solenoid. Kan, solenoid galvanometer. Dia mendekati. B mula-mula adalah kosong. Lepas tu B ni meningkat, makin meningkat sebab dia makin dekat. So Lenz law tak suka. Ingat tak ayat tadi? Induced current is always in direction that oppose the change. Perubahan apa? Bangang ni. So B ni dia tak suka berubah. So apa dia akan buat? Dia akan cuba menentang orang ni datang lagi kat dia. Dia ni mengada-ngada sikit lah. Sebab dia ni macam bila orang nak dekat kat dia, dia tak nak. Okay, tapi apa jadi kalau orang jauh pada dia? Okay, orang jauh pada dia. Dia macam perempuan sikit lah ni. Tak tahulah ke. Bila dia menjauhi. Okay. Dia dah dekat. Lepas tu dia makin menjauhi lah. Dia gerak kan. So bangang dia ni mula-mula tinggi lah sebab dia dah dekat. Dia rasa. Lepas tu dia bergerak. Menjauhi. Bila dia menjauhi, bangang dia ada nilai lah. Katalah 100 Tesla mula-mula. Okay, lepas tu dia gerak, dia menjauhi. So bangang dia makin berkurang. Ingat tak Lenz law cakap apa tadi? Dia oppose the change. Dia tak suka perubahan. Dia tak akan suka perubahan. So dalam kes awak ni perubahan dia bangang awak berkurang. Kalau tadi B meningkat, so ni berkurang. So apa dia akan buat? Dia mengada lah, dia mengada orang tu datang dekat dia nak ni orang datang dia. Dia akan jadikan ini south, ini north. So awak punya ni tadi north awak macam ni kan kat sini pula. So dia macam ni lah pula dia naik atas. So dia jadi clockwise. Okay, boleh faham tak? Faham ke tak faham? Boleh, Madam. Madam. Faham, Madam. Ulang. Apa tanya Man? Dia punya itu north dengan south dekat solenoid dia sana kan. Dia tiba-tiba wujud Ya, dia wujud disebabkan dia terhasilnya medan. So because dia near. So dia kan menghasilkan medan. Dia ada medan north keluar. So dia rasa macam you lah. Kalau you letak bar magnet, you letak kat sesuatu near, dia very close. So dia akan rasa medan ni, cuma due to the Lenz law, dia akan oppose the change. So bila dia oppose the change, dia akan wujudkan
dia punya own medan. Untuk defend diri dia lah, maksudnya dia tak suka perubahan. So yang ini kalau menjauhi dia akan jadi south, tapi kalau mendekati dia akan jadi north. Okay, kita tengok. Ni, Faham, mana? madam. Faham. Tapi faham, kita faham lah ni. Okay, saya tunjuk ni Yang ni saya tak lukis lah. Okay, dia mesti ada perubahan. Okay, awak tengok ni. Kenapa ni galvanometer tak defect? Sebab tak ada perubahan. There are no change. Dia mesti ada perubahan. Kalau tak ada perubahan, no induced EMF, no induced current. Tak ada perubahan, no movement, tak ada perubahan. Okay, yang ni pula. Moving towards. Ada perubahan, ada bangang tu nak datang kat dia. So dia tak suka bangang tu datang. So dia akan jadikan north. So dia akan wujudkan dia punya medan sendiri. Okay, yang 5.1C, what happened? No movement. So what happened when no movement? No movement, tak ada perubahan. Dia duduk, dia diam situ. So bangang tak ada. Bukan bangang ada, tapi tak ada perubahan. Ingat ya, the one that we tengok is the change, not the medan. We look at the change. The word change. Tak ada perubahan. So B ni ada, B ni. Katakanlah B ni 100 Tesla. 100 Tesla. Dia rasa tak ada perubahan. Tak ada apa-apa lah. There are no change. Bila tak ada change, tak akan ada induced EMF, tak akan ada induced current. Okay. Moving away. Ada perubahan. Why? Because dia makin berkurang bangang dia ni. Orang ni nak pergi ke sana. So dia tak dapat rasa dah bangang dia ni. So dia tarik. Marilah balik kat saya. Saya nak rasa bangang awak ni. Dia nak. Itu saya kata dia mengada sikit. Okay. Lepas tu bila dia datang, yang ni S pula lah kat belakang ya. S ni moving toward. Dia rasa bangang ni makin meningkat. So dia buat S. So maksudnya dia disebabkan oleh Lenz law. Ingat balik perkataan Lenz law tadi, dia punya direction tu dia adalah oppose the change. The word oppose change, perubahan. Dia tak suka perubahan. So setiap kali berlaku perubahan akan ada wujudlah induced EMF, akan wujudlah induced current. Kalau tak ada perubahan, akan ada these two. So if we want to make a solenoid with a galvanometer without a battery, you nak jadikan circuit to function, ada current, so you have to make sure your bar magnet ni sentiasa bergerak lah. Bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. So maksudnya boleh je you boleh reka, okay cikgu kita nak buat satu, madam I nak buat alat yang boleh ganti bateri. Yes, you boleh buat solenoid, tapi you have to make sure bar magnet tu bergerak. So that's why macam lampu torchlight. Pernah tak tengok lampu torchlight yang emergency tu? Diorang goncang, lepas tu lampu tu menyala. Pernah tengok tak? Yang tekan punya ke? Yang tekan Madam? bateri, tekan terus dia menyala. Dia menggunakan dynamo lah maksudnya. Dia without using any battery. Dia menggunakan magnet perubahan. Okey, dia ada dua perubahan. Sama ada you gerakkan magnet atau you gerakkan solenoid. Magnet tu you duduk diam tapi you gerakkan solenoid. Ada movement. So when there are movement, dia tak semestinya bar magnet. Macam case tadi bar magnet je bergerak. Boleh je you fixkan bar magnet duduk dalam diam but you change the solenoid. Solenoid yang tu going up, going down. So dia akan menghasilkan. Sebenarnya saya ada satu video tu rasanya ada code. Sebab awak electromagnetic induction experiment. Video. Ada mungkinlah kau boleh kau nampak kod yang ni. Dia yang ni macam kartun, tak kau awak ingat ni kartun. Dia ada satu yang budak memang buat eksperimen dia. Okey. No, bila dia stop, zero balik. Bila dia gerak je baru ada galvanometer tu berjalan. Maksudnya kalau awak nak dia ada EMF, you kena sentiasa gerakkan dia lah. Bila dia ada movement only, yes, you have produced EMF.
Tapi kalau you duduk diam, there are no EMF produced. So maksudnya kalau you nak ni, you kena sentiasa goncangkan dia lah. So dia hanya berlaku bila ada movement. Ada movement walaupun medium I letak bar magnet ni di dalam ni. Yes, ada movement. So that's why tak akan berlakunya apalah. So that's why induced EMF ni hanya berlaku bila ada relative motion. What is mean by word relative motion? Salah satu bergerak tak semestinya bar magnet saja bergerak. Salah satu, either bar magnet bergerak atau siapa seorang lagi tu bergerak, solenoid tu bergerak. Dah okey. So saya kena cepat. Okey, dah 5 ni. Okey, bar magnet stationary, the galvanometer is not show any current flow. Betul lah, tak ada current flow, meaning there are no current berflow, tak ada induced EMF, tak ada induced current. Okay, but when bar magnet move towards, the galvanometer show momentarily deflection, momentarily. Sekejap dia berdiri. Kalau you stop, habis. Tapi when it move away, dia momentarily deflect opposite direction. Therefore, any relative motion between coil and bar magnet, salah satu yang bergerak akan menghasilkan current. So this current known as induced current that will flow momentarily through galvanometer. This current due to the induced EMF across coil. Maksudnya kenapa akan wujud galvanometer tu boleh bergerak? Sebab wujudnya induced EMF, induced current. Mana datang induced current? Datang daripada induced EMF. Di mana induced EMF tu? Dekat dalam coil, inside the coil. But we cannot, tak nampak lah, maksudnya imaginary. So that's why kalau you tengok ada satu tu dia tunjuk, sebab you tak masuk lagi kan. Ni kita anggap induced EMF tu macam imaginary battery lah. Ni. This one, imaginary battery. Gambar apa beza gambar ni? Yang ni ada battery. This one without a battery, but dia boleh menghasilkan induced current. Ini current due to the battery. This one is induced current due to the induced EMF. Ini eksperimen apa? Ini eksperimen ketiga. Dia ada 3 eksperimen. Ini eksperimen dia letak solenoid near to each other. One, dia switch on. Bila dia switch on, current jalan. So bangang terhasil kat sini. Dia sebab dia dah upgrade jadi CCC. So bila dia jadi CCC, mula-mula dia konduktor je. Lepas tu bila you on, ada current lalu. So bila current lalu, dia dah jadi CCC. So dia menghasilkan B, magnetic field. So magnetic field ni dirasai oleh sebelah sini. Tapi ada orang memberi halangan. Memberi halangan cinta dia lah, iaitu Lenz law. So Lenz law tak akan benarkan perubahan. Sebab bangang dia mula-mula kat sini adalah zero. Tapi bila this one dah menghasilkan medan, dia sebab dia sentiasa on je kan. So B dia makin meningkat. So dia rasa. So B dekat sini makin meningkat. So apa yang berlaku, Lenz law akan mula kerja lah. So dia akan menghasilkan their own magnetic field lah. So north. So bila dah tahu north, you kena guna tangan right hand grip. So you akan dapatlah direction of induced current. Yang ini berlaku bila dia switch on. Okay. Lepas tu apa jadi? Yang kedua, dia switch off. Yang ini yang kedua, dia switch off. Dia tutup. Switch tu dia buka. Dia maksudnya dia tak on lah. So B bangang kat sini makin berkurang. Bila bangang kat sini makin berkurang, Lenz law tak suka. Dia kata kenapa awak nak berkurang? So dia akan menolong pula. Dia nak tarik balik. Dia sebab B, bila B di sini berkurang, so B yang dirasai kat sini pun akan berkurang lah. So dia tak suka change. That's why I say the word change. You have to understand perkataan change tu. So dia akan jadi sini south lah. So you akan guna right hand grip. So you akan dapat direction je lah. Okay. Saya rasa awak kalau awak tak faham yang itu, yang penting awak faham yang ini. Okay, saya bagi balik dia punya conclusion dan apa dia ni. Okay. Yang pertama, ada 2 law. Faraday. Faraday cakap induced EMF sama dengan ni. Ini pun saya tak masuk lagi ni, tak sempat tadi. Iaitu induced EMF hanya terhasil bila ada change in magnetic flux. Ada perubahan dekat magnetic flux. Apa itu magnetic flux?
perubahan apa? Ada 3 jenis perubahan magnetic flux. B, A, theta. Yang semua awak tengok tadi tu semua perubahan B. Kita tak masuk lagi A dengan theta lagi. Kenapa phi sama dengan B, A, cos theta? So kalau B berubah, delta phi pun akan berubah. Bila delta phi berubah, so dia telah obey Faraday lah. So akan wujudlah induced EMF. So maksudnya dia punya cycle tu macam ni. Okey, awak check. Kita ada phi sama dengan B, A, cos theta. Awak tengok dia punya eksperimen apa yang berubah. Macam kes tadi bangang yang berubah. Mula-mula bangang tak ada, bangang ada. Lepas tu bangang ada, bangang berkurang. So they are changed in B. So when they are changed in B, even though your area and your this one is constant, it will affect delta phi. What's Faraday say? Faraday say, is there any change in magnetic flux? So akan wujud induced EMF. Akan wujud induced EMF. So bila wujud induced EMF, dia punya cycle ya, akan wujudlah induced current. Macam mana nak tentukan induced current? Macam mana nak tentukan dia clockwise atau anti-clockwise? You have to use Lenz law. Di mana Lenz law cakap induced current is always in direction opposite the change producing it. Yang ini memang ramai yang akan salah. Kenapa saya cakap ramai yang akan salah? Sebab nanti dia akan suka hati dia faham perkataan ni je, oppose je. Apa maksud perkataan oppose tu cikgu? Nanti dia akan faham yang dekat sini nanti. Dia akan salah kat sini nanti. Ya. Dia akan salah dekat sini. Tak boleh nampak lah pula. Dia akan salah dekat current ni. Macam mana saya kata salah? Dia akan ingat oh cikgu, current ni clockwise. So Lenz law akan terbalik je lah. Yang ini clockwise, so yang ini anti-clockwise. No, tak boleh. You tak tahu bangang dia meningkat ke berkurang. Nak tahu dia call ni clockwise ke anti-clockwise, you kena baca soalan tu. Kalau B dia meningkat, so dia akan opposite. Tapi kalau B dia menurun, dia north-south ni lah yang you kena tentukan. Macam kes tadi lah, you kena tentukan north-south tu. Sebab ramai yang dia ingat Lenz law tu oppose, maknanya dia ubah je. Terbalik, no, dia tak opposite macam tu. Dia ingat ayat dia tadi adalah dia oppose the change, bukan oppose direction. Saya memang risau yang itu je lah sebab ramai memang salah faham pasal ni, ni ayat ni. Dia bukan oppose tu kat depan tau, dia bukan in such oppose direction, dia oppose change. Dia menentang perubahan, dia bukan menentang direction. So saya harap awak faham yang itu, yang ini Lenz law ni lah. Okay, boleh? Boleh tak? Kita boleh ke boleh? Boleh tak? Ya. Faraday bukan yang menekankan magnitude ke. Contohnya kalau bilangan yang solenoid dia banyak ke apa. Tak, Faraday dia ada tu. Faraday adalah dia macam mana you nak tahu induce ni. Induce terhasil apabila berlaku perubahan. Ni Faraday. Faraday dia cerita pasal perubahan. Macam mana berlakunya induce. State the magnitude of induced EMF is proportional to the rate change of magnetic flux.